Assalamualaikum, yo Ashmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 151. Untuk dalam chapter ni memang cukup hype gila, yang mana kita akan dapat tengok dua benda yang cukup besar akan berlaku dalam chapter kali ni. First, kita dikejutkan dengan kekuatan baru Atomic Samurai yang telah menggunakan pedang legenda yang dia baru dapat dalam chapter 148, iaitu The Sunblade. Aku memang tak dapat nak bayang lah macam mana kekuatan Atomic Samurai kalau dia berjaya menggunakan kedua-dua pedang legenda, iaitu The Sunblade dengan Moonblade. Kalau sekarang pun dengan kekuatan Atomic Samurai yang menggunakan Sunblade pun memang cukup luar biasa, sampaikan kalau dia mampu maintain kekuatan dia memang berkicap jugalah Homeless Emperor dengan Golden Sperm sewaktu berhadapan dengan Atomic Samurai. Jadi aku rasa kalau dia berjaya menggunakan kedua-dua pedang legenda tersebut, 100% Atomic Samurai akan menjadi The Sword Master yang tak terkalahkan. Lagi satu, kita akan dapat tengok juga akhirnya King akan beraksi untuk dalam chapter kali ni. So aku memang dah tak sabar gila nak borak apakah yang akan berlaku dalam chapter 151. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 151 yang bertajuk The Greatest Obstacle ataupun bermaksud halangan terbesar. Kita pun tak tahulah apa yang halangan terbesar yang dimaksudkan untuk tajuk chapter ni kan. Adakah tajuk ni refer dekat karakter King ataupun boleh jadi juga refer dekat karakter Golden Sperm yang akan jadi penghalang terbesar. Kalau korang nak tahu apa maksud tajuk untuk chapter kali ni, korang kenalah layan video ni sampai habis dulu tau. Dan untuk cover page kali ni ada gambar dua side dari tim hero dan tim monster, dan kelihatan juga Awaken Garou berada dekat tengah-tengah antara kedua-dua tim. Tambahan ayat untuk dekat cover page kali ni adalah The midst of battle evil awaken, ataupun yang bermaksud di tengah-tengah pertempuran kejahatan mula membangkit. Chapter ni bermula dengan situasi dekat Atomic Samurai, Yayan dan Spring Mustachio yang sedang berhadapan dengan Homeless Emperor. Waktu ni Homeless Emperor sedang menyerang dorang menggunakan berbola energi yang cukup banyak tanpa henti tau, dan kelihatan riak wajah Homeless Emperor seakan tengah bosan sewaktu menyerang dorang. Tapi Homeless Emperor ada cakap dia menganggap benda ni macam dia tengah praktis je sebelum dia membunuh berjuta-juta orang lagi lepas ni. Dalam masa yang sama, sewaktu dorang sedang bertahan dari serangan Homeless Emperor, sebenarnya Yayan dengan Spring Mustachio tengah bagi masa dekat Atomic Samurai untuk membuka pedang legenda yang dia baru dapat, iaitu The Sunblade. Sebab pedang ni bukannya biasa-biasa macam pedang-pedang yang lain tau. Dikatakan oleh Nichirin, pedang matahari ni dia hidup tau. Memang legenda gila, memang rare, yang mana pedang ni akan memilih pengguna yang layak untuk menggunakan kekuatan pedang tersebut. Malah kalau pengguna tu tak layak, dia tak akan mampu pun untuk membuka sarung pedang tersebut. Dan situasi Atomic Samurai sekarang ni dia tengah struggle untuk membuka sarung pedang legenda tu. Sampailah satu masa barulah Atomic Samurai faham yang mana pedang tersebut sedang menilai adakah Atomic Samurai layak ataupun tak untuk menggunakan kekuatan pedang tersebut. Dan bila Atomic Samurai fokus betul-betul, dia tenangkan hati dia dan betulkan mindset dia yang sebenar, sehingga kan seakan setenang-tenang permukaan air. Jadi akhirnya Atomic Samurai pun berjaya membuka sarung pedang tersebut, lalu dia terus menuju ke arah Homeless Emperor dengan cukup pantas untuk menyerang beliau. Yang mana sewaktu Homeless Emperor melancarkan satu serangan berbola energi yang cukup besar ke arah dorang, Atomic Samurai dengan mudah je telah menghapuskan serangan tersebut menggunakan Sunblade. Aura Atomic Samurai waktu ni memang lain macam gila tau, seakan aura Sword Master yang sedang dahagakan darah. Malah reaksi Homeless Emperor yang tengah bosan tadi tu terus berubah dengan dia jerit nama Atomic Samurai sambil dia cuba untuk menyerang beliau. Tapi semua serangan Homeless Emperor tu dengan mudah je telah dipatahkan oleh Atomic Samurai. Lalu sewaktu Atomic Samurai dah semakin hampir untuk menewaskan Homeless Emperor, secara tiba-tiba Golden Sperm telah muncul kat situ untuk menghalang Atomic Samurai. Dan disebabkan serangan daripada Atomic Samurai telah berjaya memotong sebelah tangan Golden Sperm. Padahal tubuh Golden Sperm waktu tu memang keras gila dan kekuatan dia pun memang susah untuk ditewaskan. Tapi Atomic Samurai tak ada masalah pun untuk memotong tangan kanan Golden Sperm. Tapi sayangnya Atomic Samurai tak mampu untuk maintain kekuatan dia menggunakan pedang tersebut, disebabkan pedang matahari tu telah menyerap semangat ataupun tenaga Atomic Samurai. So kiranya macam rugilah kan. Aku rasa kalau Atomic Samurai berjaya mengawal sepenuhnya kekuatan pedang tersebut, berkemungkinan besar dia tak ada masalah pun untuk menewaskan Homeless Emperor dan Golden Sperm sekaligus. Jadi disebabkan kekuatan Atomic Samurai dah mula menurun, dia pun suruhlah Yayan dengan Spring Mustachio untuk melarikan diri secepat yang mungkin. Dan lepas tu Golden Sperm pun cakap lah, dengan keadaan korang sekarang ni, semuanya dah berakhir. Kepada kesemua hero yang masih lagi hidup,
Korang beratulah cepat dekat belakang si Atomic Samurai ni. Jangan tolak-tolak tau, sebab aku akan bunuh seorang-seorang mengikut giliran. Memang bangang betul lah Golden Sperm ni. Aku rasa Black Sperm dengan Golden Sperm ni kan, lawak-lawak diorang ni jarang mengecewakan tau. Memang tak pernah nak berubah walaupun dah jadi emas sekalipun. Hitam ke emas, aku rasa dua-dua perangai tetap masuk air. Jadi sewaktu Golden Sperm dengan Homeless Emperor dah bersedia untuk membunuh dorang, secara tiba-tiba dorang terdengar satu bunyi yang cukup menakutkan. Dan aura bunyi ni memang cukup terkenal untuk semua orang. Yang mana akhirnya bunyi itu datang daripada bunyi King Engine yang menandakan King telah pun sampai dekat medan pertempuran. Reaksi dorang sewaktu melihat King dah sampai dekat sana memang dorang tengah cuak gila lah. Dengan Black Sperm ada cakap, "Cheese, aku ada dengar dia telah berjaya menewaskan Elder Centipede dengan hanya satu serangan je. Dia ni memang akan bagi masalah dekat kita." Manakala Janice pula ada cakap, King bertindak juga akhirnya. Pada awalnya Metal Butt dia nak pergilah tolong King juga dekat sana kan. Sebab waktu tu King sedang berhadapan bukannya hanya satu monster ancaman naga je tau, tapi dia sedang berhadapan dengan 3 monster ancaman naga sekaligus. Tapi bila dia fikir-fikirkan balik, lebih baik dia tak payah masuk campur pun. Sebab tu kan King, siapa je yang tak kenal King kan? Siapa yang tak gerun dengan King? Jadi dia pun menganggap tak ada benda pun yang perlu dirisaukan. Alah, setakat 3 monster ancaman naga je pun King boleh handle lah, tak ada hal. Dan dia pun patut stay je dekat situ supaya dia dapat memastikan tak ada seekor pun Black Sperm berjaya melarikan diri. Jadi berbalik semula situasi selepas King sampai dekat sana, Black Sperm pun cakap lah dekat King, "Kau ni memang menyakitkan hati aku. Turunlah cepat, kita bertarung sekarang." Ianya akan menjadi satu kepuasan kalau dia berjaya menewaskan manusia terkuat dekat bumi. Tapi Golden Sperm bagi amaran dekat Black Sperm sebab dorang sekarang sedang berhadapan dengan the strongest fighter dari pihak Hero Association. Jadi dorang tak boleh lah terburu-buru nak bertindak kan. Dan dorang merancang untuk bertarung bersama bagi berhadapan dengan King. Sampaikan dorang cakap King merupakan halangan terbesar dorang. Yang tak boleh belanja dekat sini boleh pula si King ni dia buat hal betul. Dia boleh pula tergelak dekat situ. Cumanya dari luaran memanglah kita nampak dia tengah gelak kan. Tapi yang sebenarnya dalam hati siapa je yang tahu. Yang mana dia memang menyesal gila kenapa dia boleh ada dekat sana. Dengan dia cakap, "Oh shit. Menyesal tak sudah King waktu tu." Malah disebabkan King ketawa tadi, monster-monster tu pun menganggap King tengah memandang rendah terhadap dorang. Padahal King tengah cuak gila waktu tu. Time ni aku memang betul-betul dah jam tau. Boleh pula dorang ingat King tengah memandang rendah terhadap dorang. Sedangkan King sendiri berharap boleh tak dorang tinggalkan King sendirian. King waktu ni memang tengah cuak gila lah. Waktu ni King memang dah macam mati akal jugalah dekat sana. Disebabkan monster yang sedang berhadapan dengan King sekarang ni, dia tak takut pun dengan nama King. Dan King pun cakap, "Habislah aku. Semua ni dah berakhir dekat sini." Dalam masa yang sama juga, King memang berharap sangat Saitama akan muncul dekat sana. Jadi sampailah satu masa, secara tiba-tiba ada orang muncul dari bawah tanah tau. Dan pada awalnya King ingat tu adalah Saitama lah. Tapi malangnya bukan. Yang muncul kat situ hanyalah Child Emperor dan juga Puri-Puri Prisoner. Sambil diorang cakap, "Hooray! Kita semua akan menang." Disebabkan King ada dekat situ. Manakala reaksi King waktu ni memang macam cilaka gila lah. Dengan reaksi dia macam habis. Kenapa korang yang muncul? Kenapa bukan Saitama je yang muncul kat sana? Dan untuk chapter 151 pun habis macam tu je. Macam biasa aku memang tak sabar gila nak tunggu apakah yang akan berlaku dalam chapter akan datang pula. Sebab nak tahulah apa yang King akan buat untuk berhadapan dengan Black Sperm, Golden Sperm dan juga Homeless Emperor. Aku boleh jamin untuk dalam chapter akan datang memang pecah perut lah kita layan gelagat si King ni. Apa pula yang dia nak gebangkan untuk melepaskan diri daripada dorang. Dan aku mengharapkan untuk dalam chapter akan datang ada selitkan jugalah situasi pertarungan di antara Silver Fang menentang Awaken Garou. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau ada salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.